belajar bersama, jom belajar bersama, bersama Ustazah Ira. Al-Quran Jawi, Aqidah Ibadah, Adab dan juga Sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak tahun 4 pendidikan khas? Baik. Alhamdulillah hari ini bersama Ustazah lagi ya. Kita belajar. Hari ini kita nak belajar bersuci daripada hadas, iaitu bidang ibadah pendidikan Islam. Okey. Baik, sebelum tu harap bersedia dengan buku teks muka surat 55. Okey. Duduk elok-elok, duduk tegak-tegak, bersedia nak belajar. Ya? Okey, jom kita baca doa. Baca sama Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan kami yang maha pengasih. Amin. Baik. Kita lihat objektif pembelajaran. Apa tujuan kita belajar hari ini? Baik, yang pertama, menyatakan maksud hadas kecil. Okey, yang kedua, anak-anak semua boleh menyenaraikan cara bersuci daripada hadas kecil. Okey, kita nak tahu apa dia hadas kecil dan kita nak tahu apa dia yang cara yang boleh kita bersuci daripada hadas kecil. Buka-buka buku teks ya, muka surat 55. Cuba tengok gambar tu. Gambar orang ni dia tengah buat apa ni? Dia keluar daripada bilik air. Kalau keluar daripada bilik air dia buat apa? Dia buang air kecil ataupun dia buang air besar. Okey. Dia keluar daripada bilik air, terus dia masuk kelas, dia pegang Al-Quran. Boleh tak? Nak tanya. Boleh ke tidak? Okey. Ustaz ni kata apa? Nanti dulu. Kamu berhadas kecil. Bermakna bila kita keluar daripada bilik air, kita sudah pun membuang air kecil, membuang air besar. Okey. Dalam keadaan kita telah pun membuang air besar dan juga air kecil tu, kita sebenarnya dalam keadaan berhadas kecil. Jadi, selagi kita belum ambil wuduk, selagi kita belum ambil air semayang, kita dalam keadaan berhadas kecil. Baik, apa maksud hadas kecil? Hadas kecil ialah perkara yang menghalang daripada sahnya solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey. Jadi, di saat kita baru je lepas keluar daripada tandas, maka antara waktu selagi kita belum lagi berwuduk, waktu itu kita tidak bersuci. Maksudnya kita dalam keadaan hadas lah. Dan kalau kita nak suci, nak tunaikan solat, nak pegang Al-Quran, bagaimana caranya? Dengan mengambil wudu. Okey. Kita lihat maksud hadas kecil sekali lagi ya. Hadas kecil ialah perkara yang menghalang daripada sahnya solat, tawaf dan menyentuh masa Al-Quran. Baik. Macam saya kata tadilah. Kalau kita dah pun terkentut, kita buang air besar, kita buang air kecil, maka dalam keadaan itu kita berhadas kecil. Dan bila kita berhadas kecil, selagi kita tak ambil wuduk, maka kita terhalang daripada melakukan solat. Jadi janganlah tunaikan solat tak ambil wuduk. Pergi je semayang, tiba-tiba tak ambil air semayang. Tak boleh. Dalam keadaan kita kotor, kita tak boleh solat. Macam mana nak bersih? Kita kena ambil wuduk. Baik. Yang kedua, tawaf. Ni tawaf. Tawaf ni mengelilingi Kaabah lah waktu atuk kita pergi ke Mekah, menunaikan haji, menunaikan umrah. Okey. Di saat kita tidak ada ismayah, kita berhadas kecil lah waktu tu. Waktu kita tak ada ismayah tu, maksudnya kita berhadas kecil.
Jadi di saat itu kita tak boleh tawaf. Jadi kalau nak tawaf kena ambil air sembahyang, kena ambil air wuduk. Okey. Dan yang ketiga, kita tak boleh pegang dan juga membaca Al-Quran. Tak boleh pegang Al-Quran lah. Kalau baca dekat handset ke, kita tengok dekat telefon ke, boleh lah. Yang penting kita tak boleh pegang Al-Quran dan tak boleh baca. Boleh baca kalau kita tengok skrin telefon, boleh. Boleh baca kalau kita tengok komputer, boleh. Tapi kalau Al-Quran ni kita tak boleh pegang sebab tak ada wuduk. Itu maksud dia. Baik, Ustazah teruskan. Macam mana kita nak suci daripada hadas kecil tadi? Okey, ada dua cara. Yang pertama, kita ambil wuduk. Okey. Kalau tak ada air, kita boleh bertayamum. Baik, ada dua cara kita nak bersuci daripada hadas kecil. Yang pertama, ambil wuduk. Ambil semayang lah. Ada air, pergi ambil semayang. Yang kedua, kalau tak ada air, kita boleh bertayamum. Baik. Mari kita belajar dulu cara berwuduk. Minggu depan baru Ustazah ajar macam mana cara bertayamum. Okey. Cara berwuduk. Gambar yang pertama. Baca bismillah, Kena pasti yang warna biru ni adalah perkara sunat. Yang warna merah ni adalah rukun. Apa beza rukun dengan sunat? Baik. Sunat perkara yang kalau kita buat dapat pahala. Okey. Rukun wajib buat. Kalau kita tak buat, maka tidak sahlah wuduk kita. Sunat perkara tambahan. Kita digalakkan buat. Kalau tak buat tak apa. Tapi kalau rukun, kena buat. Okey. Faham? Faham ya? Okey, seterusnya kita tengok perkara sunat wuduk. Yang pertama, membaca bismillah. Ni, membaca bismillah ni. Ini sunat eloknya buatlah sebab Nabi kita buat kan. Baik. Yang kedua, lepas kita baca bismillah, sebelum kita nak pegang air tu kita baca bismillah. Yang kedua, kita basuh tangan hingga pergelangan. Basuhlah tangan kita tu 3 kali. Basuh sampai suci. Macam kita nak makan nasi lah, kita basuh tangan, kan? Baik. Yang ketiga, berkumur. Berkumur. Masuk berkumur. Ambil air, masuk dalam mulut, kumur-kumur-kumur, buang. Buat berapa kali? 3 kali. Berkumur. Seterusnya, masuk air ke dalam hidung. Ambil air sedikit, masuk dalam hidung kita. Tu keluarkan balik lah. Jangan sedut pula. Baik. Ada berapa perkara sunat? 1, 2, 3, 4. Ada 4 perkara sunat ni yang warna biru ni. Baca bismillah. Basuh pergelangan tangan. Berkumur-kumur. Masuk air dalam hidung. Baik. Kita nak ambil semayang. Kita kena baca niat. Ini perkara wajib. Baca niat rukun ya. Baik, baca sama Ustazah. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat air semayang kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, yang merah ni adalah wajib, rukun. Yang biru ni adalah sunat. Okey. Sambil kita basuh muka, kita pun baca sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Macam tadilah. Basuh. Basuh muka. Berapa kali? 3 kali. Okey. Ambil air, basuh kat muka. Basuh ke seluruh sehingga ke telinga ni daripada rambut, anak rambut atas ni sampai telinga, sampai kat dagu. Okey. Yang kedua, lepas basuh muka kita basuh apa? Basuh tangan. Tangan mana? Tangan kanan. Basuh tangan kanan. Daripada ujung jari ni hinggalah ke siku. Seterusnya, perkara wajib. Yang keempat tadi, menyapu kepala. Basuhkan anak rambut kamu tu. Dan seterusnya, yang warna biru ni adalah sunat. Menyapu telinga. Basuh telinga adalah sunat. Dan akhir sekali, membasuh kaki hingga ke buku lali. Tengok gambar ni, dia basuh kaki.
Dan yang terakhir tertib. Tertib ni maksudnya dahulukan apa yang patut kita buat. Jangan mula-mula basuh kaki, lepas tu basuh telinga, last sekali basuh muka. Tu tak tertib nama dia. Tertib maksudnya mengikut susunan. Yang pertama buat apa, yang kedua buat apa, yang ketiga buat apa. Itu maksud tertib. Okey. Faham ya? Ni Ustazah ulang balik. Cara bersuci daripada hadas kecil ada dua, iaitu dengan berwuduk dan juga bertayamum. Tayamum kalau tidak ada air. Baik, kita ulang balik cara nak berwuduk. Okey, perkara sunat ada 4 tadi yang mula-mula tadi. Apa dia perkara sunat mula-mula? Siapa boleh bagi tahu? Saya tutup gambar ni. Apa dia? Okey, yang pertama baca bismillah. Yang kedua buat apa? Ingat lagi tak? Siapa boleh teka? Okey, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, masuk air ke hidung. Okey, ada 4 perkara sunat Okey, kalau kita buat kita dapat pahala. Kalau nak cepat sangat tak buat, tak apalah. Tapi kita ambil wuduk biarlah kita buat sempurna kan. Okey, nak bersih. Seterusnya perkara wajib membaca niat. Baca niat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Okey, ni dah masuk perkara wajib ni. Lepas baca niat kita basuh apa tadi? Basuh muka. Lepas basuh muka, tangan. Lepas basuh tangan, ingat tak? Perkara wajib, kepala. Lepas kepala, telinga. Telinga adalah sunat warna biru ni. Dan akhir sekali basuh kaki hingga ke buku lali. Last sekali, apa dia? Tertib, pandai. Okey. Dah habis dah. Baik, Ustazah ulang balik apakah yang dimaksudkan dengan hadas. Apa maksud hadas tadi? Siapa boleh bagi tahu Ustazah? Ingat balik tak? Hadas kecil ialah perkara yang menghalang daripada sahnya solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Maknanya hadas kecil ketika kita berhadas, selagi kita tak ambil wuduk, kita tak boleh solat. Selagi kita tak ambil wuduk, kita tak boleh tawaf. Selagi kita tak ambil wuduk, kita tak boleh pegang Al-Quran. Okey. Ni kita ulang balik lah ni. Ulang balik, tengok balik kan. Baik. Sebagai latihan, anak-anak semua buat muka surat 39 hingga 40 buku latihan yang dibekalkan pada kamu. Buat, kemudian snap gambar, hantar dalam grup. Kalau Ustazah ni tak ramai, 3 orang je. Kalau 3 orang ni buat, Alhamdulillah. Tolong buat. Senang sangat. Okey, muka surat 39 hingga 40. Dan ibu bapa tolong tunjuk cara anak nak buat Okey, jadi hari ni kita belajar tajuk bersuci daripada hadas kecil. Macam mana cara kita nak bersuci? Dengan mengambil wuduk yang Ustazah terang tadi. Dan satu lagi, tayamum. Minggu depan kita belajar tayamum. Okey, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih daripada Ustazah Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.